Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi bersama-sama dengan Ustazah Faridah di dalam kelas tajwid. Apa khabar semua murid-murid Ustazah? Ustazah berharap dan Ustazah doakan agar semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Tajuk kita pada hari ini ialah tanda-tanda bacaan siri 1. Sebelum kita mulakan pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semua orang dah bersedia untuk belajar? Jom kita mulakan pelajaran. Murid-murid, di dalam Al-Quran ada banyak sekali tanda baca yang mesti kita pelajari dan kita perhatikan supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Jadi di dalam video siri 1 ini, Ustazah akan ajarkan atau Ustazah akan tunjukkan 3 tanda yang biasa kita jumpa di dalam Al-Quran. Yang pertama, tanda seperti ini. Yang ini biasanya akan terletak di atas huruf. Tanda yang ini murid-murid, apakah tanda ini? Tanda ini ialah tanda kepala jim. Jadi jim dibuang bahagian perutnya dan yang lain-lain. So dia akan tinggal tanda di sini. Dia menunjukkan huruf berbaris sukun. Atau dalam bahasa Melayu, berbaris mati. Dan bunyi bacaannya izhar. Izhar bermaksud bacaannya mesti dijelaskan. Huruf yang mati itu mesti dibunyikan dengan jelas. Contoh yang pertama, mithqala. Ni ada tha yang mati dengan baris sukun ini. So kita matikan dia. Mithqala. Contoh kedua, yang mana yang mati? Huruf lam dan huruf lam yang satu lagi. Jadi kita baca fal yaqul. Matikan terus dia. Contoh seterusnya, ada nun mati dan ada mim yang mati dengan tanda sukun di atas. Sama juga, matikan terus baca, mesti dibaca dengan izhar. An'amta. Jadi cara membaca mesti diizhar, mesti dinyatakan dengan jelas huruf yang berbaris mati. Kita ulang sekali lagi. Mithqala. Fal yaqul. An'amta. Dan contoh yang satu lagi. Yang begini, ni biasa kita dapati. Contohnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tusqa. Nampak sin mati? Matikan dia. Tusqa min ainin aniyah. Jadi murid-murid mesti perhati dengan jelas apabila huruf berbaris sukun. Huruf berbaris sukun, maka ia mesti dibaca dengan mati yang jelas. Maknanya, murid-murid jangan lantunkan dia. Contohnya, fal yaqul. Kalau murid-murid baca fal yaqul, le tu dah tak boleh. Okay? Fal yaqul salah. Fal yaqul. Atau yang ini, ana amata pun tak boleh. Sebab dia ada tanda sukun, maka mesti dimatikan dengan jelas. An'amta itu yang dimaksudkan dengan izhar. Tanda yang kedua murid-murid ialah tanda mim kecil. Tanda mim kecil ini keterangannya ialah inilah tanda mim kecil. Okay. Di mana dia letaknya? Dia ni terletak pada hujung kalimat. Menunjukkan ada iqlab pada kalimat, iaitu apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, maka berlakulah iqlab. Macam mana kita nak baca iqlab? Kita lihat kepada contoh kalimat yang Ustazah sediakan. Contoh pertama, tanwin bertemu ba. Nampak ni ada mim kecil di sini, bermakna di sini berlaku iqlab. Apabila berlaku iqlab, kita baca dengan merapatkan bibir dan memberikan ruang dengung selama 2 harakat. Jangan ditekan, ditutup habis bibirnya. Rapatkan sahaja. Contoh bacaannya, kiramin bararah. Contoh kedua, nampak ni ada tanda mim. Ini nun ni sifatnya mati. Nun
sukun tetapi dengan nun mati dengan tanda mim di atas bermakna iqlab. Nun mati bertemu ba, iqlab. Cara baca dia, rapatkan bibir dan dengung selama 2 harakat. Min baini. Contoh ketiga, tanwin bertemu ba. Tapi yang ini, fathatain. Nampak ni ada mim kecil di sini, bermakna berlaku iqlab. Tanwin bertemu ba. Sami'an basira. Dan contoh yang seterusnya, murid-murid akan nampak di sini hillun ada tanda mim di atas. Bermakna ada apa di sini? Betul, ada iqlab. Tanwin bertemu ba. Wa anta hillun bihadzal balad. Di sini dirapatkan bibirnya, kemudian tahan selama 2 harakat untuk dengung. Apabila ada huruf sama ada dengan baris tanwin ataupun dalam keadaan dia mati dan ada tanda mim kecil, bermakna berlaku iqlab pada kalimat tersebut. Tanda yang ketiga murid-murid ialah tanwin. Tanwin yang ini kita namakan tanwin selari. Dia sama panjang. Okay, tanwin fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Dan seperti mana yang kita tahu, namanya tanwin selari, dia menunjukkan bacaan tanwin yang diizharkan. Apa itu makna izhar? Dibaca dengan jelas. Mari kita lihat contoh. Contohnya, nampak tak di sini? Ban, fathatain di sini dan dia tanwin selari. Maknanya kita baca ban. Uruban, atraba, uruban. Nampak? Dibaca dengan jelas. Contoh yang kedua, tanwin juga dan tanwinnya selari. Hasidin idza. Okay. Jadi bunyikan dia dengan betul tanwinnya ini sebab dia selari dan maknanya mesti dibaca dengan izhar. Contoh yang lain, ada tanwin yang begini ni, maka kita kena baca dia dengan jelas. Bunyi tanwin ni mesti jelas. Kadihun ila. Dan contoh seterusnya, ini ada di dalam surah Al-Jin. Ya, ini surah Al-Jin. Kita cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sami'na. Ustazah ulang. Anna sami'na Qur'anan ajaba. Nan. Qur'anan ajaba. Okay. Nan. Tanwinnya selari, maka tanwinnya mesti dibaca dengan jelas. Apa makna jelas tadi? Izhar. Kita ulang balik, apa makna izhar tadi? Jelas. Jadi murid-murid, kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah apabila murid-murid bertemu dengan tanda sukun di atas huruf ataupun tanwin yang selari, maka ia mesti dibaca dengan izhar. Maknanya jelas. Dan kemudian apabila murid-murid bertemu dengan tanda mim atau bertemu dengan tanwin yang diiringi dengan mim kecil, maka ia mesti dibaca dengan iqlab. Baik murid-murid, tadi Ustazah ada sebutkan apabila pada huruf tersebut ada tanda sukun, yang ini tanda kepala jim tu, tanda sukun, tanda mati, maka ia mesti dibaca dengan jelas. Tetapi, tahukah murid-murid semua, ada beberapa huruf, ada 5 huruf yang sekalipun ada tanda sukun di atasnya, dia mesti dilantunkan sedikit bunyinya. Apakah huruf-huruf itu? Huruf-hurufnya ialah ba, jim, dal, qaf, dan ta. So, yang ini merupakan 5 huruf yang apabila dia ada tanda sukun sekalipun, dianya mesti dibaca dengan lantunan bunyi atau kita sebut dalam ilmu tajwid qalqalah. Baik, yang 5 huruf ini singkatannya ialah ba, ju, da, ko, to. Ya, ada 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf, to. Baju, da, koto. Baik, yang qalqalah ini kita akan pelajari nanti pada pelajaran yang akan datang apabila sampai masanya. Baik murid-murid, ini latihan untuk semua murid-murid Ustazah yang
Pertama, baca ayat 1 hingga 8 surah Al-Insyiqaq. Baca ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kemudian, rakam dan hantar. Jadi murid-murid semua baca surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 8, rakam dan hantarkan kepada ustazah seperti biasa. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Ustazah berdoa dan Ustazah berharap agar kita faham pelajaran kita dan dapat kita amalkan semasa membaca Al-Quran. Jadi sebelum berpisah, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai kita jumpa lagi murid-murid pada masa yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.